Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Bersama dengan kami, saya Akmal Nazri. Dan saya Sisi Iman. Yes, dan hari ini kita nak belajar subjek apa tu, Sisi? Kita nak belajar pendidikan moral. Yang ini memang Akmal ni kena ada extra kelas lah untuk pendidikan moral ni. Yang teruk je ini. Yang teruk je yang ini. Kenapa, Sisi? Awak ada masalah ke? Tak apa. Moral ni semua sebenarnya boleh belajar. Yes. Dan saya pastikan anda semua tertanya-tanya, siapalah cikgu yang akan mengajar kita semua? Siapakah Sisi? Yang ini kan kalau kita tengok kan muka dia memang sangat sharp ya. Kalau kita pusing tu kita jalan ni kita boleh macam tu nak pandang. Siapakah Sangat beliau? menawan orangnya. Tak boleh tak bukan, kita panggil dia Cikgu Kala Devi. Ya, terima Salam kasih, terima sejahtera, kasih. Cikgu. Selamat sejahtera, apa khabar? Sihat. Cikgu, saya terus teringat Kajol. Wah. Adik saya tu. Itulah. Rasa macam nak menyanyi. Gitu kan, berselendang je. Yeah. Okey, Cikgu. Saya pastikan pelajar-pelajar SPM yang akan mengambil peperiksaan bagi subjek pendidikan moral, diorang semua nak tahu apa cara ataupun teknik untuk menjawab bagi subjek ini. Jadi, Cikgu, dipersilakan. Ya, terima kasih dua-dua orang. Selamat sejahtera pelajar-pelajar yang saya sayangi. Hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang tentang mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 5 SPM untuk murid-murid tahun 2020 ya. Okey. Baiklah. Murid-murid sekalian ya. Untuk hari ini saya akan membincangkan perbincangan kita pada hari ini kita bahagikan kepada 3 ya. Okey. Bagaimana pelajar menghadapi peperiksaan ya. Baik. Yang pertama, saya akan mengajar sedikit tentang persediaan umum untuk pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan SPM yang menjelang. Dan berikutnya, bahagian kedua, saya akan membincangkan tentang cara dan teknik menjawab soalan struktur. Dan akhir sekali, saya juga akan menyentuh tentang bahagian 3 iaitu teknik menjawab soalan esei. Okey. Okey. Ada persediaan umum, soalan struktur dan juga soalan Kerana esei. untuk menjawab soalan moral ni, mesti ada persiapan umum. Kalau matematik, dia menghafal formula dan sebagainya. Dalam moral pun, kita ada persediaan yang perlu dibuat. Murid tak boleh terus saja masuk duduk dan mengambil kertas tersebut. Baiklah, kita lihat persediaan untuk bahagian pertama iaitu persediaan umum. Ya, Cikgu tekan saja. Itu baik. Okey. Untuk persediaan umum murid-murid, nombor 1 kamu perlu ketahui dan fahami kesemua 36 nilai. Dan seperti yang pelajar-pelajar pelajari moral mempunyai 7 bidang pembelajaran iaitu bidang perkembangan diri, kekeluargaan, alam sekitar, patriotisme, hak asasi, demokrasi dan keamanan dan keharmonian. So, daripada 7 bidang pembelajaran ini, murid perlu mengetahui dan memahami semua 36 nilai supaya mereka boleh menjawab soalan dengan baik. Dan satu perkara yang perlu murid-murid terapkan ingat ialah jangan sekali-kali buat kesalahan ejaan pada penulisan nilai. Okey, nilai tidak boleh disalah eja. Ini selalu terjadi ke, Cikgu? Pelajar tingkatan 5 kalau buat kesalahan ejaan pada benda-benda yang senang seperti ini memanglah satu kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Jadi mereka perlu menulis nilai ini dengan tepat. Baik. Okey. Sebab inilah core subjek mereka untuk pendidikan moral ni, core-nya ialah di situ Jadi mereka perlu menulis dengan tepat pada setiap masa nilai itu perlu ditulis dengan tepat. Baik. Yang berikutnya mereka perlu memahami soalan dan kehendak soalan. Kemahiran pertama yang perlu ada pada semua murid untuk semua mata pelajaran ialah baca soalan baik-baik, fahami kehendak soalan. Apakah yang diperlukan? Jangan tengok sahaja depan terus menjawab, kemudian kita rasa dah terpesong. Kita membazir masa dan kita membazir ruang menjawab. Yang berikutnya untuk pendidikan moral, dia bukan menguji penguasaan bahasa Melayu Jadi pelajar jangan risau, cikgu saya tak pandai bahasa Melayu, macam mana saya nak menjawab Pelajar perlu menggunakan ayat-ayat yang pendek. Dan saya selalu menggalakkan murid menggunakan ayat tunggal jangan membuat ayat majmuk dan ayat majmuk pancangan dan sebagainya. Terlalu banyak ayat ditulis berpanjang-panjang Sampai hilang maksud. Hilang maksud, betul. Ada dan serta apa lagi kan panjang macam tu. Itu kita gunakan untuk penulisan dalam mata pelajaran lain bahasa. So, bila ayat itu pendek dan bermakna, dia mudah difahami. Seterusnya, perkara yang penting sekali ialah
anak-anak zaman ini terlalu mempunyai satu pandangan sendiri tentang suatu isu. Okey. Ya, ada benda-benda yang anak-anak zaman sekarang bersetuju, ibu bapa tak bersetuju, guru-guru tak bersetuju sebab pandangan kami orang tua berbeza daripada pandangan orang muda. Tetapi apabila kita menjawab soalan moral, kita kena menggunakan pertimbangan moral dan bukan emosional. Sebab di dalam moral, perkara yang penting ialah kita perlu menghormati dan mentaati ibu bapa dan orang yang lebih tua. Sebab contohnya dalam moral, kita tidak boleh memberitahu bapa kita, katakan ada kes kan bapa kita merokok dan sebagainya, pelajar tidak dibenarkan secara terus menegur bapa, jangan merokok sebab itu dianggap tidak sopan, betul atau tidak? So seelok-eloknya kita beritahu kepada ibu ataupun kepada datuk atau nenek dan tegur bapa. Itu cara yang lebih sopan. Sama juga kita tidak boleh menegur jiran. Kalau jiran buat kesalahan, orang dewasa buat salah, pelajar pergi tegur. Oh, uncle kenapa macam ni? Tidak baik, betul atau tidak? Tidak sopan. Kita daripada zaman dulu diajar supaya kita bersopan santun. Di sini yang saya katakan, gunakan pertimbangan moral dan bukan emosional apabila menjawab soalan. Cikgu, mungkin saya agak kurang pasti. Macam cikgu cakap tadi, gunakan pertimbangan moral dan bukan emosional. Mungkin cikgu boleh bagi contoh apa antara jawapan yang anak-anak murid ni selalu berikan menggunakan emosional ni berbanding pertimbangan moral ni. Baik. Ada kadang-kadang persoalannya ialah ibu bapa tidak membenarkan anak keluar dengan rakan-rakan dan balik lewat malam. Okey. Orang muda seperti anda memang suka keluar lewat keluar pagi, balik sebelum maghrib. Ya, Itu Akmal. itu kan. Ayah dia ada Tapi selalu sebagai pelajar, kita memang ada batasan dan selagi kita duduk di bawah ibu bapa bumbung, ibu bapa kita tanggungan, tanggungjawab mereka ialah menjaga keselamatan kita. Betul. Jadi bila mereka tegur kita kata kena balik awal pukul 9. Okey, contohnya lah. Okay. Kita jangan sengaja melawan dan datang lewat. Dalam memberikan pendapat juga, menerusi jawapan tu pun kita tidak boleh melawan. Walaupun kadang-kadang kita rasa rasional yang digunakan oleh orang yang dewasa ni tidak berapa baik, tetapi kita menghormati pandangan mereka kerana mereka dah makan asam lebih lama daripada anak-anak ini. Betul? Faham ya? Jadi kadang-kadang jawapan yang terlalu emosional boleh merugikan pelajar sebab jawapan itu akan menjurus kepada ke arah negatif, amalan nilai negatif. Okey. Baik, cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Baik, kita teruskan. Ini adalah antara fokus ya, tajuk-tajuk ataupun isu-isu yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh murid-murid semua. Okey, mungkin saya sengaja nak berkongsi sahaja ya. Antara tajuk-tajuk yang menjadi macam satu gerak hati lah kan. Kemungkinan sekarang ini kita ada masalah obesiti dan sebagainya. Saya rasa kebanyakan macam saya pun masalah obesiti memang ada. Kita semua rakyat Malaysia memang terkenal tempat keempat obesiti di dunia. Okey. So, jadi mungkin soalan boleh berfokus kepada amalan pemakanan sihat atau gaya ataupun gaya hidup sihat. So kalau gaya hidup sihat dia boleh bertanya tentang senaman. Okey. Betul? Senaman. Lagi apa contoh gaya hidup? Cara pemakanan. Yes, diet. Ni pandailah. Bahagian ni kamu pandai sebab kamu mengamalkan pemakanan yang sihat. Betul atau tidak? Tak pernah makan makanan orang kata yang tidak sihat. Dan pandai sorok perut juga. Jadi tak nampaklah kan. Baik. Jadi amalan pemakanan yang sihat ini tidak ada kepada remaja kita sekarang ini kerana mereka makan tak ikut masa dan sebagainya. Okey, dan mereka kurang minum air putih. Untuk mereka kalau ada warna baru kita minum. Kalau air putih orang kata dia rasa macam plain tawar. water. Plain water dia tak ada rasa. Minum. Okey, ada juga dari segi senaman, dari segi mengelakkan dadah, mengelakkan aktiviti yang tidak sihat seperti seks dan sebagainya juga termasuk di sini ya. Baik, seterusnya banyak disebut tentang program ziarah Cakna. Okey? Tahu, pernah dengar? Saya pernah dengar ziarah. Cakna mungkin Sisi tahu juga. Cakna Kami kurang pasti, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan? Ziarah Cakna ialah satu aktiviti di mana pihak sekolah mengambil inisiatif. Maksudnya beberapa orang dalam pentadbiran, pihak sekolah dan guru-guru mengambil inisiatif untuk melawat rumah murid-murid. Tidak kira sama ada murid itu sangat cemerlang atau bermasalah. Kalau murid itu cemerlang, kita lihat apa keperluan-keperluan yang perlu ada di rumah pelajar itu. Bila kita melawat rumah dia, kita mungkin nampak dia perlukan
laptop. Okey, dia perlukan komputer, mungkin kita sediakan. Misalnya lah. Okey, kalau budak itu tidak hadir ke sekolah dan sebagainya, apa punca? Mungkin bukan puncanya dia sendiri tidak nak hadir. Mungkin dia ada masalah dengan keluarga, masalah keuangan dan sebagainya. So, dengan harapan melalui program Siara Cakna ini, kita dapat mendalami anak-anak murid kita dan mengetahui masalah yang mereka alami. Okey, dengan ini kita akan wujudkan satu reputasi dan repo yang baik bersama anak-anak dan anak guru murid dan juga anak murid dan juga keluarga mereka. Okey, ini yang kita panggil ziarah Cakna. Tapi malangnya lah sekarang musim PKP, kami semua tak boleh buat program ini kerana lawatan ke rumah-rumah tidak dibenarkan, ya. Betul. Baiklah. Baik, yang ketiga, ini satu lagi cara pencegahan penyakit berjangkit. Okey, sekarang kita tahu yang paling hebat penyakit berjangkit COVID-19. Tetapi bukan ini sahaja penyakit yang berjangkit. Sebelum ini pun kita ada banyak penyakit yang berjangkit. Ini satu lagi topik yang sangat penting, ya. Bagaimana kita mengelakkan penyakit berjangkit? Kalau sekarang COVID, kita kata jangan keluar dari rumah, kita memakai amalkan penjarakan 1 meter, sosial, lagi pakai sanitizer, semua pelitup muka penting face sekali. mask. Betul tak? So kita perlu elakkan berkumpul beramai-ramai di satu tempat, keluar di tempat awam dan sebagainya jika tidak diperlukan. Betul. Jadi itu mungkin untuk COVID. Bagaimana dengan penyakit lain yang sebelum ini? Pun ada juga kan? Jangan sengaja pergi ke tempat-tempat yang kita tak perlu berada dan sebagainya. Okey? Baik. Topik yang berikutnya ialah, ini topik yang berat sikit dia, yang bidang yang bawah, ya. Okey, kerjasama antara negara. Negara kita, okey, dalam pelbagai bidang dengan negara lain. Okey, kita ada satu topik yang melibatkan hubungan negara kita dengan negara-negara lain. Dan memang akan ada satu soalan berdasarkan kepada tajuk ini. Okey, mungkin dari segi perubatan. Sekarang kita tengok ramai yang mencari ubat untuk COVID. Ya, vaksin. Vaksin dia kan. India dah cari, China dah cari dan sekarang kita pun diedarkan dengan ubat-ubatan. Tapi sebelum ini pun kita memang ada kerjasama dalam bidang perubatan. Semua jenis penyakit kita tak buat, saya cari, saya tak nak share dengan kamu. Bukan macam itu. Betul. Okey, dan pelajar-pelajar kita juga dihantar untuk mengikuti kursus perubatan di negara-negara yang tersohor. Okey, yang terkenal kerana kursus-kursus perubatan dia. Okey, selalunya orang hantar ke India sebab di sana senang dapat contoh-contoh kedaiwa dan sebagainya. Lebih senang untuk mereka dapat, ya. Dan mungkin juga kita ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Ini memang dari dulu kita belajar, ya. Okey, kita belajar geografi, kita belajar ekonomi, kita ada banyak kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Dan mungkin juga yang sekarang yang paling hebat dan tapi terhenti sekarang ialah aktiviti pelancongan. Cikgu, rindu nak pergi mana, cikgu? Bercuti, melancong. Paling akhir saya pergi Japan. So kamu pergi mana? Saya yang terakhir pun hanya Singapura saja. Luar negeri jauh, lah kan? tu. Jauh. Sisi? Okeylah, Sisi ada berpeluang itu ke Tunisia. Saya ingat saya belum sampai Tunisia. Nanti kita pergi, cikgu. Semai saja pandemik ni dah habis. InsyaAllah kita doakanlah, cikgu. Kita memang sama-sama doakan, ya. Sebab bukan saja kerana kita nak pergi melawat, tetapi kerana kita pentingkan nyawa mereka yang hilang begitu sahaja, ya. Betul. Beratus ribu yang hilang setiap hari, ya. Benda ni memang satu yang sangat menyedihkan kita semua, ya. Kadang-kadang kita rasa benda tu tidak berlaku kepada kita. Betul. Okey? Tapi bila berlaku kepada orang lain, kita rasa tak apalah orang lain kena. Okey? Benda ni dia tak ada batasan, ya. Dia tak ada cari Dan orang kita tak dan nampak sebagainya. macam mana Betul. COVID-19 ini. Ya, jadi kita kena berhati-hatilah. Ya, Better prevention is better than cure, kan? Very good. Wow, you're a very good student, Sisi Man. I like it. Kenapa pula? Dah terlaju. Boleh Okey, pak- cikgu tak apa. Memandangkan dia memerlukan rehat lah saya rasa slide ini, kan. Jadi kepada anda semua, kita take a break. Jangan ke mana, semua selepas sini dalam Road to Success SPM 2020. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Sisi, how are you? I'm good. You good Fine. Okay kita masih di track yang betul. Ya, kita nak bersama dengan cikgu yang berpengalaman ni 33 tahun ni. Mana lagi kita nak kongsikan bersama dengan kita? Cikgu, nak lagi. Banyaknya nak. Nak ambil. Banyaknya nak. Okey, ini cikgu. Kan? Nampak dia pun dah rehat, dah nampak dah okey dah. Ini apa pula cikgu yang ada 5, 6, 7, 8, 9 ni cikgu? Okey, tadi saya dah bentangkan 4 tajuk yang diminta Betul. oleh memberikan fokus kan. Okey, jadi kita sambung sekarang ya. Baik, tajuk 5 yang boleh diberi perhatian ialah penghargaan kepada wanita tersohor negara. Okey, tajuk ini tajuk yang penting. Bagus ya sistem pendidikan kita, dia meletakkan menghormati hak wanita sebagai satu daripada unit. So di mana wanita di negara kita dan di luar negara diberi penghormatan. Ini menunjukkan apa satu penghormatan yang tinggi ya kepada golongan wanita Jadi pelajar perlu tahu ya siapakah wanita-wanita yang tersohor di negara kita dalam pelbagai bidang. Okey, contohnya nyanyian Siti Nurhaliza, Datuk Sri Nurhaliza. Okey. Sisi Iman cikgu. Sisi Iman yang penyanyi tu? Tersohor tak? Okey, sukan. Sukan Datuk Nicole and David ataupun Charlie Zulkifli. Ya. Okey, jadi pelajar perlu tahu nama-nama. Kadang-kadang mereka persoalkan tentang nama ya. Nama tokoh-tokoh tersohor. Okey, bagaimana sumbangan mereka. Dan mungkin juga menyentuh tentang dasar wanita negara. Okey, untuk tajuk ini. Baik, yang berikutnya ialah kebajikan golongan pekerja. Okey, kita perlu tahu dalam masa yang COVID ini ya. Golongan pekerja adalah golongan yang paling terjejas. Okey. Jadi apakah usaha-usaha yang telah dijalankan ya untuk membantu pihak pekerja ini terutamanya dalam kategori yang apa orang kata kerja keras lah. Blue collar. Blue collar workers, pekerja-pekerja collar biru yang mereka kalau tak ada kerja memang tak ada gaji dan sebagainya. Orang kata ni lah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ya, walaupun mereka bekerja berbayar dan sebagainya, mereka ada masalah. Okey? Dan satu tajuk yang sentiasa saya rasa berulang-berulang ialah amalan nilai patriotik semasa sesuatu isu. Macam mana tu, cikgu? Okey. Contohnya sekarang, semasa COVID, bagaimana rakyat Malaysia menunjukkan mereka patriotik? Kalau cikgu macam mana? Mendengar arahan-arahan yang diberikan oleh pemimpin. Yes, itu yang saya nak cakap tadi dan juga Sisi. Saya pun macam dengar saja. Ya, saya dah bluetooth kat cikgu. Faham tak? Bila kadang-kadang kita ada suatu isu yang berlaku, yang berkaitan dengan negara kita, berkaitan dengan pemimpin-pemimpin kita. Pada masa tersebut, kita tidak boleh menyampuk ke bahagian sana dan menambahkan cerita itu, mengapi-apikan cerita. Oh, memang betul. Berita ni memang betul. Kita perlunya menafikan cerita-cerita yang tidak baik. Kalau ada isu-isu dan sebagainya, kita kata, tidak, benda ini bukan berlaku di negara kita. Ini cuma fitnah dan sebagainya. Seorang yang mengamalkan nilai patriotik, dia akan sentiasa bersama negara. Bila dia berada bersama negara, dia akan boleh menepis tuduhan-tuduhan dan tohmahan-tohmahan yang berlaku kepada negara, kepada pemimpin dan sebagainya. Untuk mengelakkan orang kata kucak-kacir di negara. Ya, betul. Memang senang orang bercakap buruk tentang suatu perkara. Tapi kita yang perlu pertahankan ya. Tak kira lah, kita bukan mempertahankan orang ya, perseorangan. Kita mempertahankan negara kita. Untuk saya sebagai seorang guru moral, saya sangat menekankan nilai patriotisme yang tinggi dalam kalangan rakyat. Dan nilai-nilai adakah nilai-nilai patriotik ini ada pada anak-anak sekarang? Ada, semestinya ada. Semestinya ada. Okay. Semestinya ada, tetapi mungkin ada yang kurang lah. Okey, kurang. Okey. Walaupun kita juga mengikuti sama, kita baca rukun negara, kita baca semua, tapi mungkin penerapan itu dah berkurangan ya. So di sini amalan nilai patriotik ya perlu diberikan perhatian yang penting ya, terutamanya bila kita menghadapi satu isu yang boleh merosakkan nama negara. So mungkin isu itu ditimbulkan. Okey, seterusnya isu pelanggaran peraturan negara. Okey. Negara ada peraturan-peraturan yang standard untuk seluruh negara dunia standard. Okey. Tapi ada juga peraturan-peraturan yang khusus untuk negara kita mungkin. Okey. Jadi kita perlu mengikuti ya semua peraturan tidak kira di mana kita berada. Baiklah, okey. Jadi kita perlu memastikan kita tidak melanggar peraturan. Saya rasa antara kita tak ada suka melanggar peraturan kan. Even bila nampak lampu merah kita berhenti. Walaupun itu bukan satu isu yang besar, tetapi itu pun kita kena ikut ya, betul-betul. Semua perkara kita ikut. Baiklah. Okey. Yang akhir sekali yang saya fokuskan dekat sini ialah menghormati kebebasan orang lain. Okey, faham tak apa maksudnya? Adakah kita kena menjaga dari segi kita tak boleh
Nampak? Kita cuba untuk menampak pandai tapi akhirnya... Menghormati kebebasan orang lain. Maksudnya, Macam mana cikgu? Dia sangat general. Baik, di Malaysia semua rakyat dia mempunyai kebebasan bersuara. Betul. Yes. Okey? Kebebasan beragama. Beragama, ya. Tetapi semua kebebasan ini dibatasi oleh undang-undang dan peraturan. Kita tak boleh buat sesuatu bebas. Kita bukan demokrasi mutlak. Pelajar memang tahu kita bukan mengamalkan demokrasi mutlak. Maksudnya kita boleh buat apa saja kita suka. Kita boleh bercakap, kita boleh menulis, kita boleh bersuara. Tapi jangan melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan. Ada borderline-nya. Memang ada borderline. So kita sama juga kebebasan. Okey, setiap negara Malaysia sangat unik ya. Semua rakyat boleh mengamalkan agama yang diminati, agama yang dia suka tanpa apa-apa masalah. Tetapi janganlah mereka menggunakan agama dan sebagainya untuk melakukan untuk perkara-perkara yang tidak baik. Ataupun kebebasan agama, katakan suatu agama itu diberi, penganut itu diberi kebebasan untuk membina rumah ibadat, untuk mengadakan perarakan. Contohnya Thaipusam. Okey, penganut agama Hindu boleh mengadakan perarakan. Jadi kita tak boleh ganggu. Kenapa you buat perarakan? Tak boleh buat perarakan dan sebagainya. Faham atau tidak? Sebab itulah kita kena menghormati kan? Yes, macam Maulid Rasul kita ada perarakan. Hari Wesak kita ada perarakan. So kita harus menghormati kebebasan tersebut. Jadi ini yang kita katakan menghormati kebebasan orang lain. Bila orang Islam berpuasa, jangan tanya kenapa nak puasa. Tak baik, memang tak baik. Kalau orang agama Hindu makan vegetarian, makan sayur seorang pada hari Jumaat, jangan tanya mengapa makan sayur pada hari Jumaat. Ini yang kita kata menghormati kebebasan orang lain. Supaya kita elakkan pergaduhan dan juga pertelingkahan. Itu penting sebenarnya kan cikgu kan? Sangat penting. Betul. Tapi saya rasa negara kita memang kurang isu ini ya. Saya rasa rakyat kita lebih matang dan mereka memang jarang mempersoalkan perkara ini ya. Kita jarang ada rusuhan-rusuhan yang berkaitan dengan perkara ini. Ya, betul. Saya setuju cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Silakan cikgu. Itu dia. Bahagian 2 soalan struktur. Tapi cikgu ni rasanya dia memang suka warna hijau ya. Jadi Kenapa? slide dia sebab kita tengok colour hijau. Baju warna hijau. Hello. Baju kita warna apa? Betul. Seorang tu macam biru je Ya, nampak. bila tengok je rasa macam nak lihat hijau. Terus macam nak menyanyi kan? Jangan bagi sisi sambung. Okey. Sisi sambung kan? Okey, silakan. Alright, okey cikgu. Silakan. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang betul-betul kita menjawab soalan ya. So yang ini bahagian 2 soalan struktur. Baik. Okey. Dan di dalam kertas peperiksaan SPM, pelajar diberikan 8 soalan struktur. Dan setiap soalan ini mempunyai 10 markah. Jadi bahagian struktur itu, bahagian A itu 80 markah. Tetapi satu soalan struktur itu ada beberapa pecahan. A, B, C atau A, B, C, D atau A, B, C, D, E. Kadang-kadang sampai F. Okey? So pecahan-pecahan ini ada markah. Selalunya sampai D lah. Mungkin 3 markah, 2 markah, 4 markah dan sebagainya. Tapi jumlahnya ialah 10. Jadi ada 8 soalan, 10 markah, markahnya 80. Tak ada pilihan. Semua kena jawab. Wajib. Soalan struktur wajib dijawab. Okey, jadi tempoh pelajar menjawab kertas ini ialah 2 jam setengah. Sempat ke cikgu? Lebih pada sempat. Okey. 180 minit. Masa yang banyak. Jadi memang tidak akan ada alasan lah untuk pelajar itu kata tak sempat untuk menjawab semua soalan cikgu? Kadang-kadang pelajar yang sangat pandai, dia banyak menulis, dia kata tak sempat. Tapi ada teknik-teknik ya. Sebab pelajar perlu menghabiskan. Macam saya bila saya mengajar murid saya kata jangan fokuskan lebih daripada 12 minit untuk satu soalan struktur. Jangan Maksudnya lebih 12 minit. dia tengok masa dia mula menjawab. Baik. Kalau ada bahagian yang tak boleh jawab, tinggalkan dahulu. Habiskan setiap soalan 12 minit supaya kita ada masa. Kemudian esei kita akan guna lebih kurang 15 hingga 20 minit. Ada lagi bahagian 2 tu. Ada soalan esei. Okey, ada lagi bahagian esei. Okey. So kamu akan nampak macam banyak menulis. Okey? Murid-murid moral memang banyak menulis. Sekarang cikgu saya baru faham kenapa bila cikgu cakap tadi kita hanya menggunakan ayat yang jangan perlu panjang-panjang. Ya, ayat Sebab yang tunggal ringkas sahaja. Ayat tunggal saja sebab kita tahu akan banyak soalan yang kita kena jawab dan menulis. Penulisan banyak.
Penulisan yang banyak. Yes. Okey. Jadi kita tak mau bazir masa ya. Ini selalu akan menjadi isu terutamanya kepada pelajar-pelajar yang pandai menulis ya dan mempunyai kemahiran dalam bahasa Melayu. Dia akan mudah menulis dengan panjang lebar dan dia akan ketinggalan. Saya pernah sendiri melihat murid yang tidak sempat menghabiskan soalan kerana dia mementingkan gaya penulisan yang panjang. Okey dan sebagainya. Okey. Jadi kita lihat dekat sini 8 soalan struktur 10 markah jadi 80 markah. Kalau bahagian ini boleh dapat markah penuh dah kira baguslah. Okay. Boleh tak Akmal 80 markah penuh? Saya selalu dapat dalam 82, cikgu. Sejak bila ambil moral tu? Okey, seterusnya cikgu. Okey. Baiklah. Jadi bahagian ini saya dah cakap murid perlu menjawab semua soalan. Okey. Ya, dan antara soalan yang mungkin ditanya ialah kita tengok ya. Baik. Okay. Soalan merujuk kepada bidang pembelajaran yang murid pelajari dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. So, murid perlu membaca buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Dan pengalaman kami selama ini, soalan-soalan memang berkisar kepada soalan-soalan dalam buku teks. Buku teks sahaja. Ya. So, kalau malanglah kalau pelajar tidak menggunakan langsung buku teks ya. Sebab buku teks itu ditulis, sebenarnya saya penulis buku teks tingkatan 5 ya. Baru habis 2020. Buku ini dimula guna pakai sejak tahun 2001 ya. So lama anak murid saya menggunakan buku ini dan tahun 2020 ni habislah. Okey. Dan semestinya apabila cikgu sendiri yang menulis buku teks bagi subjek pendidikan moral ini, mesti cikgu tahu apa yang akan masuk, apa yang tak akan masuk. Betul tak cikgu? Tak semestinya. Tak semestinya. Ada tahap kerahsiaan ya dalam banyak benda yang kita tak boleh berkongsi ya. Tapi sebenarnya sebagai anak murid, kita perlulah semua subjek semua topik tu kita kuasai. Dan jika kamu lihat ya, dalam moral kita punya bidang pembelajaran itu begitu besar ya. Kita belajar banyak benda. Kita belajar tentang Alfred Nobel ya. Pemenang anugerah Nobel, kita belajar juga. Kita belajar tentang bangunan-bangunan pencakar langit. Kita belajar tentang Mother Teresa dan sebagainya. So dalam moral memang kita punya skop banyak. Sayang bila budak tidak membaca buku tersebut untuk mendapat ilmu pengetahuan. Okey, bacaan yang luas ya. Baik. Jadi kita lihat dekat sini, pelbagai soalan merujuk situasi yang berlainan akan ditanya. Okey, selalunya oleh kerana kita ada 7 bidang pembelajaran, soalan satu selalunya dia akan tanya berkaitan dengan perkembangan diri. Jadi soalan itu fokusnya ialah kepada apakah isu yang berkaitan dengan kita sebagai seorang pelajar katakan. Okey, isu-isu yang dihadapi oleh pelajar, ponteng sekolah, merokok, masalah mental stress dan sebagainya dan fokusnya hanya kepada perkembangan diri. 12 nilai dalam bidang perkembangan diri ya. So bidang perkembangan diri kita ada 12 nilai. Tahu tak 12 nilai itu? 12 nilai. Antaranya cikgu, yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesederhanaan. Keempat, keadilan. Dan kelima, kerajinan. Berdikari, bertanggungjawab. Hemat tinggi, harga diri, rasional, amanah dan toleransi. Markah penuh untuk cikgu. 80 markah untuk cikgu. Ulang balik. Apa dia? Ulang balik. Yang pertama apa dia, Sisi? Yang pertama tadi yang cikgu cakap tadi. Yang kedua, yang cikgu cakap tadi. Cikgu, sejujurnya saya ingat yang last kali itu iaitu toleransi. Bagus. Cikgu tahu tak kenapa? Sebab aku main tak makan lagi. Walaupun tadi dia dah makan banyak kali, tapi dia tak makan lagi. Jadi adakah waktu rehat? Belum waktu rehat, tapi Sisi nak bagi juga aku makan lah ya. Sebenarnya pada tahun 2005 saya telah mencipta satu teknik menghafal nilai ya, 36 nilai dengan menggunakan sentuhan anggota badan sahaja. Murid boleh hafal semua 36 nilai ini dengan sentuhan anggota badan. Dan untuk itu saya diiktiraf sebagai guru inovatif kebangsaan ya. Itu dia cikgu. Kita akan bersama dengan cikgu sebentar saja lagi untuk macam-macam info sebab kita nak rehat sebentar. Oh, rehat. Ada bau tak? Ada bau. Cikgu ada bau tak? Makcik kantin hari ni masak nasi tomato. Ada ayam. Ada ayam. Jadi kita berhenti seketika, kita jumpa sebentar saja lagi. Boleh. Nasi tomato. Alhamdulillah. Nasi tomato. Dapat juga makcik kantin tu buat nasi tomato. Sedap lah. Itulah dia, anda bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2020. Itulah kenyang sangat. Itulah tadi ayam 2 pula tu. Nasi ni. Hello. Okey. Patutlah saya tak dapat nasi tomato. Tadi ada orang dah ambil bekas saya dapatnya. Cikgu minta maaf cikgu. Ya, Nanti saya belajar cikgu makan. Cikgu, yang kalau saya dapat lihat soalan berbentuk kebat dan kandungan akademik akan ditanya. Apa sebenarnya yang dimasukkan ni cikgu?
cikgu? Baik, sekarang ni ada satu tanggapan macam pendidikan moral ni, kertas ni senang sangat, semua orang boleh jawab. Macam itulah pandangan, betul tak? Tetapi sebenarnya soalan moral banyak mempunyai elemen kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kemahiran, kita pusing balik. Kemahiran berfikir aras tinggi. Aras tinggi di mana dia akan meminta pandangan murid, memberi alasan. Pelajar perlu memberi alasan, bukan tanya soalan, apa kamu makan pagi tadi? Senaraikan, tak ada. Okey, dia mungkin tanya apa kepentingan kamu bersarapan. Bila kepentingan, pelajar kena fikir apa kepentingan dia bersarapan. So kebanyakan soalan berbentuk kebat dan juga kandungan akademik akan ditanya. Kandungan akademik di sini ialah setiap bab ada satu tajuk yang diperkenalkan. Okey, contohnya nilai kepercayaan kepada Tuhan di tingkatan 5, dia kemukakan konsep buat baik dibalas baik. Okey, dalam tajuk itu saya menggunakan Al-Quran ya untuk menghasilkan satu cerita daripada Al-Quran dan saya hasilkan cerita tersebut. So daripada bacaan cerita tersebut, tentulah saya permudahkan bahasanya lah. Sebab bahasanya bahasa Arab kan, saya permudahkan. Jadi daripada cerita itu, bagaimana perbuatan kebaikan, amalan kebaikan itu boleh membantu kita untuk berjaya. So sama juga untuk tiap-tiap nilai, walaupun nilai itu sama, tetapi mereka ada kandungan akademik. Bila pelajar menghafal macam tingkatan 5, di bawah nilai amanah, mereka berbincang tentang rasuah. Buku itu berbincang tentang rasuah, amalan rasuah. Jadi pelajar membaca tentang amalan rasuah. Dan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5, nilai sama. Kandungan akademik berbeza. So kandungan akademik dari tahap rendah dia akan ke tahap yang tinggi sebab pelajar tingkatan 5 selepas ini kemungkinan akan masuk ke alam pekerjaan. Kalau dia tak melanjutkan pelajaran, dia masuk ke alam pekerjaan. So bila dia masuk ke alam pekerjaan, dia perlu mengamalkan banyak nilai dan dia perlu tahu banyak perkara. So moral mengajar pelajar berbuat itu. Okey cikgu, seterusnya cikgu, apakah dia? Baik. Kita nak tengok contoh soalan. Okey, untuk kali ini saya pilih contoh tentang pandemik COVID ya. Okey, janganlah pula pelajar membuat andaian. Cikgu, soalan ni akan keluar. Ini hanya perbincangan saya sahaja ya. Okey, pandemik COVID-19 telah mengubah senario dunia dalam sekelip mata. Betul atau tidak? Betul. Macam mana dia berubah? Cuba cerita. Dari segi ekonomi, dari segi saya rasa perubatan juga. Dari segi kita sendiri ya, bagaimana kita mengekang diri kita daripada banyak benda yang kita suka buat, kita tak boleh buat ya. Melancong. Banyak perkara yang tidak diduga berlaku di seluruh dunia. Ni bukan Malaysia saja. Ni satu dunia. Satu dunia. Dan benda ini bukan di bawah kawalan. Dia tak ada batasan, dia tak ada kawalan. Kita tak boleh kata kita boleh buat, orang lain tak boleh buat. Semua orang kena ikut peraturan yang sama. Okey, baiklah kita tengok soalan dia. Okey, berikan pandangan anda tentang pematuhan. Pematuhannya sejauh mana rakyat Malaysia mematuhi prosedur operasi standard. Okey, SOP semasa pandemik ini. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Kalau soalan yang berbentuk seperti ini kan, adakah pelajar tersebut dia ada, sebab masing-masing ada pendapat mereka berbeza-beza. Dia tak ada betul, tak ada salah ke atau macam mana cikgu? Baiklah, dia punya teknik dia tu sebenarnya. Soalan moral walaupun dia tanya tentang memberikan pandangan, tetapi jawapannya selalunya adalah jawapan yang sudah pun yang biasa, amalan-amalan biasa. Contoh kita dekat sini. Berikan pandangan tentang sejauh mana, sebenarnya soalan ni mudah tau. Sejauh mana rakyat Malaysia mematuhi SOP. Okey, bila kita kata mematuhi ke tidak mematuhi. Kalau saya tanya dekat Sisi ataupun Akmal adakah anda rasa rakyat Malaysia mematuhi SOP? Itu soalan yang takut juga nak jawab tu kan. Kita minta adik-adik di rumah untuk jawab. Sejauh mana kita tapi kebanyakannya kenapa kes semakin meningkat kalau ada pematuhan? Saban hari kes semakin meningkat. Kita sudah mencecah angka 4,000 lebih ya. Pada 16 Januari angka paling tinggi ya. Tapi cikgu, untuk mendapatkan markah penuh tu, 3 markah, macam mana tu cikgu? Adakah dia perlu memberi 3 poin ataupun kita nak tahu juga tu lah sebab ada 3 markah, ada 4 markah, ada 3 markah. Dapat lihat ada 3. Betul. Dalam menjawab soalan moral, ada soalan dia ada letakkan nombor Roman 1, Roman 2, Roman 3. Kalau jawapan itu meletakkan Roman 1, 2, 3, pelajar ikut 1, 2, 3. Kalau dia tak ada, dia ada garisan-garisan saja, tu boleh menjawab terus.
Okey, boleh memberi 3 pandangan atau uraian. Baik. Kalau soalan B kan, huraikan 2 nilai yang perlu diamalkan oleh kita untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 ini tersasul ni. Baik, yang ini dia akan letakkan ruangan menjawab. Jadi pelajar perlu letak nilai pertama apa dan dia kena jawab ayat yang kedua menghuraikan cerita ini yang berkaitan. So nilai kedua dan juga menghuraikan. Dan ruang menjawab memang banyak ya. Jadi pelajar jangan kedekutlah untuk menjawab. Okey? Dan yang ketiga, bincangkan usaha kerajaan. Ini adalah benda fakta. Apa kerajaan buat untuk membantu rakyat yang hidup dalam kesusahan akibat COVID-19? Ini saya rasa cikgu kalau mereka mengikuti perkembangan semasa dan juga ataupun mahupun di social media, internet. Kena banyak membaca. Dia kena banyak membaca sebenarnya kalau saya perasan Ya, topik mereka ini, cikgu. sendiri pun mungkin berada dalam golongan ini. Betul. Ya. Pernah tak terfikir, mungkin murid-murid yang tengah mengambil peperiksaan sendiri pun mereka mengalami ni. Macam mana mereka susah, mereka mendapat bantuan daripada kerajaan B40, berapa ratus. Tapi selalunya saya perasan ya, kalau dapat bantuan keuangan dan sebagainya, murid peka. Adakah kerana disebabkan faktor kewangan tersebut, cikgu? Sebab kalau di sekolah kan, pelajar tak hadir langsung ke sekolah. Tapi bila bantuan BRIM dapat, dia datang ke sekolah. Yang RM100 tu. Mereka hadir. Ibu bapa hadir, saudara mara hadir untuk RM100 itu. Kadang-kadang kita pun terfikir juga kan. Saya rasa kesempitan hidup. Betul. Kita tak boleh salahkan mereka ya. Kesempitan hidup rakyat memang terasa ya. Murid-murid yang pergi ke sekolah, bantuan persekolahan ini sangat membantu mereka. So memang mereka menunggu. Kita tak boleh salahkan orang ya. Sebab bila kerajaan membantu, kerajaan memang membantu dengan ikhlas. Ya, betul. Di sini cikgu dan juga Sisi kan, saya baru faham kenapa kita seharusnya menjawab bukan pakai emosi. Kan? Sebab kalau kita pakai emosi, saya rasa memang panjang lebar nak tulis tu cikgu. Ya, betul. Memang kena tahu apa yang kita had dia lah kan. Bila kita nak menulis. Dan berapa minit saya cakap tadi untuk struktur? 10 minit cikgu? 10 sampai 12 minit nak jawab semua ni. Kalau panjang lebar, habislah satu soalan. Kan, membazir masa kat situ sahaja. Tapi saya ada bagi skema ya. Kita lihat skema. Wah. Kita lihat skema. Soalan pertama ya. So pelajar boleh menjawab, tahap pematuhan rakyat kurang memuaskan. Tak salah. Dia tak kata langsung tak memuaskan, dia kata kurang memuaskan. Kerana satu bukti, kes COVID semakin meningkat. Betul? Rakyat tidak memakai pelitup muka setiap masa. Mengapa? Sebab tu kena saman yang kena bayar seribu-seribu tu, betul tak? Ini pelajar tahu. Okey, rakyat suka berkumpul beramai-ramai di tempat awam. Cikgu, Sisi nak tanya jugalah, macam soalan pendapat sebegini kan. Perkataan-perkataan ataupun frasa yang seperti kurang memuaskan, dia memang kita kena guna perkataan sebegitu ya. Kita tak boleh bagi macam definite. Okey, kalau kita kata bersetujukah anda murid tidak membawa telefon bimbit ke sekolah, itu cut right. Bersetuju tidak bersetuju, betul atau tidak. Yang ini sebab kurang memuaskan, memang bukan semua orang tak ikut. Kita pun jika berada di luar kita memakai pelitup muka, tapi kurang memuaskan. Ada masa kita buka. Betul tak? Bukan 24/8 kita pakai pelitup muka, betul atau tidak? Maksudnya pelajar-pelajar ini memang tidak boleh directly terus kurang memuaskan. Sebabnya tak pakai pelitup muka sebab ramai berkumpul di tempat awam. Itu masih lagi dapat markah ataupun macam mana tu cikgu? Dia akan dapat sebab ini jawapan-jawapan yang logik. Memang perkara yang berlaku. Kalau budak tu tulis rakyat tidak memuaskan pun boleh dapat markah. Itu maksudnya. Penggunaan perkataan itu memang bersadarkan apa yang pelajar tu. Ya. Kita selalunya tak denda jawapan pelajar itu kerana kesalahan perkataan-perkataan seperti ini sebab dia dah clear, idea dia dah clear. Dia tak boleh dua alam ya. Dia tak boleh kata satu peringkat memuaskan, satu peringkat tidak memuaskan. Oh, tak boleh begitu. Dia selalunya kita elakkan jawapan atas pagar. Kita elakkan jawapan atas pagar. Okey, untuk soalan B. Nilai kan? Okey, cikgu, saya nak baca boleh cikgu? Boleh baca. Nilai mematuhi peraturan dan undang-undang. 1 markah. Rakyat perlu mematuhi arahan SOP setiap masa supaya menjauhi jangkitan COVID-19. Nampak tak? Dalam ayat kedua, dia ada nilai. Ayat kedua ada watak rakyat. Apa mereka buat? Mematuhi arahan SOP. Dan menjauhi jangkitan COVID-19. Okey? Okay. So, benda yang sama berlaku di sini. Watak,
Apa tindakan mereka dan mengapa? Cikgu, ni Sisi mana kata nak baca tadi? Sisi. Boleh. Nilai bertanggungjawab. 1 markah. Rakyat perlu sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan diri. Contohnya mandi selepas balik dari luar rumah. So yang ini pelajar akan dapat 4 markah. 2 di atas dan 2 di bawah. Okey, ada soalan. Cikgu, bagaimana kalau saya menulis lebih daripada yang diminta? Tak salah. Okey, ini untuk C. Bagaimana kerajaan membantu meringankan beban kan? Memberi bantuan keuangan kepada golongan miskin. Okey? Kalau kita dapat bantuan, kita pun kira golongan miskin lah ya. Okey, sebab memang mereka perlukan ya. Dan menyediakan bekalan bahan runcit kepada keluarga miskin. Kita boleh nampak ya, melalui kerajaan ya, kerajaan menyalurkan kepada NGO dan NGO menyediakan bekalan-bekalan makanan ya, beras, gula, mihun, tepung gandum dan sebagainya kepada keluarga miskin. Maksudnya cikgu, dia boleh tambah jugalah masa cikgu kata tadi, kalau ada masa tambahan dia boleh jadi menyediakan bekalan bahan runcit kepada keluarga miskin. Kalau dia nak tambah, contohnya boleh. Boleh lah. Itu memang bagus, sangat bagus, cemerlang. Okey. Okey, ini jawapan untuk struktur. So lepas ni kita akan beralih ke esei. Itu yang nak tahu kan cikgu. Tapi saya pasti ini adalah contoh jawapan. Satu contoh yang saya berikan. Jangan pula bila anda melihat contoh-contoh jawapan ini, ini confirm lah akan masuk SPM pada tahun 2020. Betul tak cikgu? Kita tak boleh buat tilikan seperti itu. Okey, macam tadi cikgu ada cakap mengenai esei pula kan? Mungkin kita boleh lihat cikgu eseinya. Nak kita teruskan untuk esei atau you nak pergi makan sekejap? Cikgu bagi kita makan. Jadi cikgu, saya belum makan. Bila cikgu dah bagi kita makan, kita nak ke mana, Akmal? Kita nak ke kantin untuk makan nasi tomato kali kedua. Sebab yang itulah ambil ayam seko. Kau cakap ambil 2 tadi. Oh, dia ambil 2, cikgu ambil 2. Okey, kita pergi ambil take a break cikgu. dulu. Don't go anywhere. We'll be back. Macam mana? Sedap tak nasi tomato tu? Alright, kita masih lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan kami bagi subjek pendidikan moral. Cikgu, tadi cikgu cakap ada nak bercakap mengenai esei pula kan? Dan saya pasti itu adalah satu bahagian yang pelajar-pelajar harus kena lebihkan sikit dia punya attention. Betul tak cikgu? Ya, sebenarnya untuk saya bahagian struktur agak lebih susah sikit untuk pelajar berbanding dengan esei. Dengan esei? Kerana sekarang ini, maaf ya, sekarang ini penulisan esei dia berfokus kepada macam penulisan karangan bahasa Melayu, tetapi dengan isi-isi yang bermakna. That means soalan itu murid perlu menjurus kepada apa yang diminta. Kalau kita tengok tadi struktur pun 80 markah. Ini 20 markah lah cikgu kan? Ya, tapi ada twist dekat situ. Walaupun markahnya 20, esei diberi 3. 3 cikgu? Ada 3 soalan esei yang diberikan. Tetapi murid hanya perlu memilih dan menjawab 2 esei sahaja. So, orang degil, cikgu saya nak jawab 3, boleh tak? Cikgu, kenapa bila cikgu sebut orang degil pandang sini cikgu? Tak adalah cikgu, melawaklah cikgu ni. Tak, ada pelajar dah habis sebab 2 jam 30 minit. Masa lebih. Dia kata dia nak jawab 3. Boleh ke tak boleh? Cuba agak. Sebenarnya boleh je, tapi tidak dinilai. Betul ke cikgu? Dinilai. Oh, dinilai juga? Lepas tu markah yang lebih tinggi diambil. Pandai! Twist ke? Memang. Okey, pelajar boleh menjawab ke semua 3 esei kalau mereka rasa mereka ada masa dan mereka mampu. Jangan terlalu banyak tumpukan masa bahagian ini saja sebab paling banyak pun kita berikan dalam 35 hingga 40 minit sahaja. So kalau ada masa, pelajar menjawab ketiga-tiga esei ini dan seperti yang dikatakan oleh Sisi, dia akan menanda ke semua dan hanya 2 yang tertinggi dipilih. Okey, faham. Tapi kalau saya tengok kat situ, pelbagai soalan boleh ditanya berdasarkan isu atau situasi yang diberi. Ya. Pelbagai soalan ini, dia tak akan tanya cara. Dia mungkin tanya kepentingan. Okay, apakah kepentingan kempen melawat Malaysia? Kepentingan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan murid? Itu yang saya kata boleh berlaku pelbagai soalan. Okey, ini yang kita kata kadang-kadang soalan itu kita fikir untuk menjawab dalam karangan bahasa Melayu tapi keluar dekat sini. Faham atau tidak? Okey, kadang dia boleh juga bertanya ya, bagaimanakah memupuk
amalan membaca, nilam kan dalam kalangan pelajar. Di dalam Kertas Bahasa Malaysia pun ada soalan Ada juga seperti soalan itu. seperti itu. Jadi di sini pun dia boleh tanya. Tanya Jadi juga, kita kata pelbagai soalan boleh ditanya berdasarkan isu atau situasi yang diberi. Selalunya dia memang berkait dengan isu atau situasi. Okey, ada satu keunikan, kadang-kadang dia minta pelajar membuat penilaian. Okey, sama ada dia nak pilih ini atau pilih ini. Contohnya katakan apa cita-cita you dulu? Saya cita-cita ingin menjadi seorang chef. Chef. Ya. Sekarang menjadi seorang pengacara. okey, bapa nak kamu jadi apa? Dia tak kisah, cikgu. Okey, yang tak kisah tak apa. Ada ibu bapa daripada hari anak lahir dia kata this is my doctor. Okey. Macam anak sulung saya. Bapa dia lahir saja kata ini doktor di rumah saya. So daripada baby sampai sekarang dah umur 30 dia jadi doktor sebab bapa dia dah tentukan cita-cita dia. Okey. Dan dia pun terima dan dia belajar. Tetapi ada yang tak berminat. Mungkin dia belajar tapi dia tak minat dengan doktor dan dia mungkin cita-cita dia nak jadi chef. Okey, kita wujudkan dilema di situ. Okey, pelajar bercita-cita nak menjadi chef tapi bapa nak dia menjadi doktor. Okey, Ada so apa situasi di pilihan? Situasi diberi, apa pilihan anda? Nak ikut bapa atau beritahu bapa nak ikut naluri hati sendiri? Wah, susah juga cikgu nak jawab macam tu. Baru tahu Sebab dulu kita ada macam stigma kan. Kalau kita tengok macam alam, moral senang je. Ikut logik je. Kita selalu ada macam tu lah bila sekolah. Sisi ingat lagi kan bila rakan-rakan sisi ambil moral kan. Tapi sebenarnya bila kita amati dia sebenarnya ada juga teknik dia sendiri. Teknik-teknik menjawab. Ada teknik-teknik yang kita menjawab. So kita kena contohnya lah pemain bola sepak negara mungkin dapat peluang untuk bermain untuk negara luar. Negara luar pergi sana dia dapat bayaran lebih tinggi. Tapi kemahiran dia, kemampuan keupayaan dia diperlukan di negara sendiri. Negara sendiri bayaran mungkin kurang lah kan. Jadi apa pilihan dia? Dia nak terus berada di luar negara ataupun dia pulang sebab dia mungkin dapat scholarship untuk bola sepak dan sebagainya. Ini adalah soalan untuk memilih. Pelajar perlu memilih. Okey, ini A atau B. Dia tak boleh A, B. Sekejap saya macam ni, sekejap saya macam ni, tak boleh. Dia mesti ada yang satu penting pandangan. bila dia bagi A tu ada sebab yang kukuh ataupun B ada sebab yang kukuh. Dan selalunya memang ada nilai yang berkaitan. Baik. Sekarang ni walaupun soalan itu tidak meminta nilai, kita memang galakkan pelajar menulis nilai. Kita teruskan ya. Murid digalakkan menulis minimum 3 nilai untuk semua soalan esei. Ni pecah-pecah rahsia ni. Okey. Saya kata minimum. Sebab selalunya dalam soalan dia akan memberikan markah sekurang 3 untuk nilai ya. So kalau 10 tolak 3 tinggal berapa ya? 7 saja isi yang perlu ditulis oleh pelajar untuk esei. Nampak tak kecantikan dia? Kalau pelajar dah boleh, kalau soalan itu meminta nilai dan pelajar memberi nilai yang betul, dia dah dapat markah ya untuk nilai. Kemudian baru kita ada huraian-huraian. Faham atau tidak? Baiklah. Kemudian penggunaan perenggan digalakkanlah untuk mengasingkan isi. Selalu pelajar suka tanya soalan, cikgu boleh buat perenggan ke, tak boleh buat perenggan ke? Sebenarnya bila kata esei, memang esei itu berperenggan. Berperenggan. Tidak. Dia bukan satu semua. Tapi yang langsung tidak dibenarkan ialah penggunaan tanda sempang, dash, macam point menyenangkan jawab. Okey, tidak dibenarkan sebab ini esei. Okay. Cikgu boleh kongsikan tips macam satu perenggan tu nak berapa banyak isi sebenarnya tu? Selalunya dia tak minta kalau dia kata kepentingan, dia tak cakap 3 kepentingan ke 4 kepentingan ke. Jadi kalau pelajar rasa dia macam dia menulis, sebab tu anak murid saya dia tak suka sangat menggunakan perenggan. Dia menulis, dia terus saja pun tak salah. Dia tak akan dapat salah kerana tidak menulis perenggan. Kerana ada isu ini. Ini antara orang kata perkara-perkara yang sering pelajar-pelajar buat kesilapan lah. Bukan kesilapan, dia tanya. Itu bukan isu yang besar. Buat perenggan ke cikgu? Tak buat perenggan ke cikgu? Sebenarnya benda tu okey je. Okey sahaja. Baiklah. Kemudian yang paling penting ialah pelajar perlu menulis isi yang tepat untuk esei. Jangan itu seharusnya lah. Jangan apa tu? Kona-kona. Menyeleweng. Menyeleweng. Kalau dia tanya kepentingan, you jawab kepentingan lah. Janganlah fokus kepada cara. Daripada isi tu 8 bagi cara, 2 saja kepentingan. So markah mungkin untuk bahagian kepentingan itu sahaja. So dia mesti faham ya. Jadi kalau pelajar morasalnya kita minta dia gariskan dulu apa kehendak soalan dan menjawab. Okey? Baik, kita lihat lagi. Contoh soalan esei. Gambar tu nampak tak?
Orang buang sampah, cikgu. Di mana tu? Di Dekat tepi pantai. Yang ni di tepi pantai. Di mana kita selalu nampak, negara mana ni? Oi, saya takutlah cikgu nak sebut, cikgu. Adalah negara-negara itu. Banyak negara sebenarnya. Okey, banyak negara yang mengabaikan kebersihan tempat-tempat seperti ini, sungai, laut dan sebagainya. Kita lihat pembuangan sampah sarap ke dalam sungai dan laut membawa banyak keburukan kepada semua pihak. Bila kita semua pihak tu termasuk flora, fauna, manusia dan alam sekitar. Okey, tapi soalan ni clear, nampak tak? Bincangkan tindakan. Tindakannya dia minta apa? Action. Action itu maksudnya cara. Cara. Okey, manusia. Manusia ini Kita lah. bukan kuda, bukan ikan, bukan haiwan. kura-kura. Okey, faham Ya. tak? Manusia mengelakkan isu pembuangan sampah ini. Markah AC 10. Tak ada nilai. Okey. Sebab dia minta tindakan. So, jadi kita kena tulis cara lah. Apakah Okey, berapa cara? Kalau dekat sini 10 markah, 10, cikgu. 10 cara memang siapa pun tak boleh cari. Okey. So, dia 3. boleh cara, huraian, Okey. contoh. Oh, Okey. cara, So, huraian, kalau pelajar contoh. boleh beri 4 cara, 4 huraian, 4 contoh, dah 12. Betul tak? Ya. Kalau tak cukup, kan saya kata tadi, kalaupun dia tak minta nilai, boleh letak nilai. Boleh selitkan. Boleh selitkan nilai atau letakkan nilai di atas ataupun di bawah. Dan ini antara nilai yang sesuai untuk soalan ini ya. Sebenarnya nilai alam sekitar ada 4 dia, kesemua 4 boleh digunakan ya. Tapi di sini saya letakkan 2 sahaja. Okey. Ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey, kita lihat sini macam alam sekitar, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Betul. Peka terhadap isu-isu alam sekitar. Yap. Kemapanan alam sekitar. Yes. Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Kalau tak, itu pun cukup. Tapi kita tambah dengan rasional. Sebab orang yang membuang sampah perlu berfikir. Secara rasional. Ya. Kemudian bertanggungjawab. Sebagai manusia, kita perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan. Alam sekitar Dan ini. perbuatan membuang sampah sarap adalah salah di sisi Undang-undang. Nampak tak? cikgu. Okey. So, bila pelajar dah tuliskan nilai dan dia huraikan, maksudnya dia memang seorang pelajar yang bagus kerana dia boleh mengaitkan jawapan dengan nilai. Ini jawapan moral. Moral. Itu dia tips dia. Kena ada nilai. Kena ada nilai. Dan kalau dapat lihat di sini tindakan manusia, yang pertama menggitar semula sampah. Tadi yang you kata kena ada nilai, kalau pelajar tak tulis tak apa ke? Tak apa. Tak Tak apa, tapi kalau kita nak dapat markah lebih, kita boleh selitkan nilai. Selitkan. Kalau Maafkan takut saya, isi cikgu. tak cukup. Tadi saya tercakap kena pula. Tak apa. It's okay. saya. Kita kan belajar. Oh, Kita ya. belajar. So, aku cepat. Okey, cikgu, seterusnya. Alright. Ini jawapan tindakan manusia ini selalunya dari pembacaan dan juga dari segi pelajar sendiri melakukan ya. Kalau kita kitar semula sampah, kita boleh kurangkan pembuangan sampah. Betul atau tidak? Betul. Baik, kita memang bila kita semula sampah, kita mengurangkan sampah. Okey, kita boleh membersihkan kawasan yang kotor. Kalau macam kita buat gotong royong ke dan sebagainya, Yalah, manusia boleh semestinya. pergi gotong royong membersihkan sungai, membersihkan laut. Dan ini memang kita buat ya. Contohnya saya pernah dulu di bawah Jabatan Alam Sekitar, kita buat program kesedaran alam sekitar dan pelajar pergi ke sungai-sungai untuk membersihkan sungai setiap minggu. Okey, ini aktiviti hands on ya. Dan kita juga boleh melaporkan orang yang membuang sampah. Okey, kita boleh melaporkan jika kita nampak orang itu selalu buang sampah. Kadang-kadang kita memang nampak ya, orang tu memang dia akan pergi berhenti dekat tepi tu Dia dan dia saja. buang. Tangan tu macam gatal. Dia buang je. Amalan biasa. Dah menjadi satu habit. Selalu sangat gatal ke? Tu macam pengalaman sendiri. Tidak, tangan kanan kata orang kata nak masuk duit. Besok pagi. Besok pagi. Okey. Kemudian mereka juga boleh mengawasi kalau tak ada kerja lah kan. Ya, Kita packer. ya, betul. Mengawasi dan melaporkan jika ada kilang yang menyalurkan sisa kimia atau sisa toksik. Ini selalu kita tengok lah cikgu selalu masuk berita lately ni kan. Ini siapa yang masukkan bila keluar dekat berita tu? Siapa yang masukkan? Siapa yang dapatkan berita ni? Kalau orang ramai tak report, kita pun mungkin tak dapat. Tak orang tahu ramai. info tersebut. Inilah saya kata orang ramai nampak dia ambil tindakan dan dia laporkan, kemudian baru pihak berkuasa pergi bertindak. Okey. Betul? Sebab pihak berkuasa pun ada had tugas dekat mana dia boleh pergi kan. Bukan semua tempat dia boleh pergi. Nah, yang ini saya sebut tadi. Bergotong royong, membersihkan pesisiran pantai ataupun sungai. Dan kita boleh menyertai kempen kebersihan. Selalu kerajaan, penduduk taman perumahan mengadakan kempen kebersihan. Hari itu kita tidur di rumah, kita tak keluar rumah. So ini tak boleh. Bila orang buat kempen kebersihan dengan gembira, kita kena pergi ya. Di sekolah ya, kalau kita buat gotong royong, murid-murid perlu pergilah membersihkan kawasan
sekolah. Kawasan sekolah. Okey, dan yang ini ya, nombor 7 ni. Kenapa perlu mengambil gambar sebagai bukti untuk membuat laporan? Supaya orang akan tekan like dan komen. Ini nampak sangat ni yang suka nak retweet banyak kan. So pergi masukkan kat situ. Tapi yang penting sebenarnya untuk kita buat laporan lah. Oh ya. Bukti. Kita tak boleh. Nanti orang cakap kita tuduh pula. Tak besok orang pergi report Sisi telah buang sampah dekat sini. Apa bukti? Soalan orang tanya bukti. Tak ada bukti. Mana ada saya buang sampah. Yang penting bukti. Nak tunjuk muka comel tu dekat situ tengah buang. So kita tunjuk ini bukti dia. Tak ada. Saya harapkan tak ada dah. Dan yang terakhir, menghasilkan sampah yang tidak boleh diurai dan hantar ke pusat pengitaran. Tengok dah ada 8 isi ya. Okay. Baiklah, dan habis dah ni. Cikgu, relax. Cikgu, saya nak lagi, cikgu. Kesimpulan dah. Kesimpulan. Alah. Okey, Cik, sebelum saya masuk kesimpulan, ada nak tanya apa-apa boleh tanya? Saya rasa, cikgu, untuk bagi pendidikan moral ini kan, mungkin ramai yang beranggapan senang nak skor, senang untuk mendapatkan lulus lah untuk subjek ini kan. Tetapi sebenarnya mungkin mereka terlupa cara untuk menjawab ataupun teknik menjawab soalan tersebut. Betul tak, cikgu? Mungkin cikgu boleh bagi orang kata tips and trick sedikit lah supaya mereka tidak beranggapan sebegitu mengenai subjek pendidikan moral. Baiklah, untuk saya ya, kalau pelajar tu tahu isu-isu yang dibincangkan, dia boleh menjawab tak kira macam mana pun. Yang menjadi masalah ialah murid langsung tak tahu isu apa yang dibincangkan. Isu semasa. Mungkin dari segi preservation bahan-bahan bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah, dia tak tahu langsung ya. So kalau dia tak tahu langsung, memang dia tak boleh jawab. Tetapi yang lain dia boleh jawab. Seperti yang saya cakap tadi, lulus boleh. Untuk mendapat keputusan cemerlang tu yang murid perlu meletakkan diri dia lain daripada orang lain. Lebih bagus daripada orang kita lain. Kena usaha atau dan tidak? Rasanya sekarang ni kita nak dapat maklumat pun mudah ya. Di hujung jari. Di hujung jari saja. Kalau kita zaman sekarang ni semua Google sahaja kan. Kalau zaman mak ayah kita ke atau nenek mungkin kita agak ke sukar untuk sikit. mendapat info-info tersebut. Apa jadi kita yang berlaku. usahalah apa yang Dia jangan malas je, cikgu kan. Sebenarnya pelajar yang mahir dan belajar untuk pendidikan moral boleh membantu dia menjawab soalan sejarah, soalan bahasa Melayu, soalan bahasa Inggeris, soalan geografi. Sebab kalau kamu lihat benda-benda ini semua ada, dia merentas. Betul? Dia merentas. Jadi pelajar boleh menjawab soalan yang lain dan memang bagus kalau kita ada pengetahuan. Apa salahnya kalau kita tingkatkan pengetahuan? Baik, cikgu. Mungkin ada kata-kata akhir kepada pelajar-pelajar di luar sana yang akan mengambil subjek pendidikan moral. Silakan, cikgu. Okey, nak baca kesimpulan ke tak nak? Saya rasa mungkin mereka sudah boleh baca, faham. Dah baca. So, ini kata akhir kata lah, penutup kata ya. Baiklah, para pelajar, terima kasih ya kerana bersama kami ya. Bersama kami dan dua orang pengacara yang colek, comel dan montel. Colek silap. Yang montel ini dan comel ini. Okey, yang bersama cikgu hari ini. Baiklah. Cikgu rasa apa yang cikgu sampaikan boleh membantu kamu ya untuk menjawab soalan. Kalau ada apa-apa soalan, tanyalah pada guru pendidikan moral kamu ya. Pergilah ke sekolah ya, jangan duduk di rumah ya. Sekarang adalah masa untuk kamu pergi ke sekolah. Okey, pelajar 2020 sekarang pergilah ke sekolah belajar kerana guru-guru sudah pun bersedia dengan bahan-bahan untuk mengajar kamu ya. Saya pasti bila guru mengajar kamu boleh mencapai kejayaan yang cemerlang. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cikgu Kalai. Ya, cikgu, saya pasti murid-murid daripada sekolah mana, cikgu? SMK? Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Hussein Semenyih. My school. Your school, dan cukup bangga. Kan, pelajar-pelajar sekolah tu mesti macam, my teacher, my teacher. Yes, cikgu. Once again, thank you so much, cikgu, di atas segala input yang telah cikgu berikan kepada murid-murid yang sedang menyaksikan ini. Ini banyak saya makan. Lagi kan? Nak makan lagi lepas ni. Okey, Sisi sampai di sini sahaja. Subjek untuk kali ini, dan kita akan ada lagi subjek-subjek yang lain ya. Bersama dengan cikgu-cikgu yang lain. Ya, cikgu-cikgu yang lain. Jadi jangan lupa saksikan kami di episod seterusnya. Dalam Road to Success SPM 2020. Bye.